Selamat datang ke channel Cikgu Nas. Okey, cuba minta tolong respon dekat ruangan poll. Saya ada letak satu poll berkaitan dengan cara untuk membina graf gabungan. Okey, saya tak boleh nak abaikan cara pembinaan graf gabungan ni sebab ada kemungkinan nanti anda akan diminta untuk membina graf untuk peperiksaan. Kita ada tiga pilihan pilihan. Kalau katalah misalnya keluar dalam peperiksaan tu keluar salah satu daripada graf dikhawatiri nanti takut yang keluar tu adalah graf gabungan dan anda tidak berjaya untuk membina graf gabungan tersebut dengan baik. Okey, pertama sekali suka saya nak ingatkan balik dalam kita memilih untuk membina graf, perkara paling utama janganlah anda abaikan bagaimana pemplotan ataupun menguasai skala. Okey, kalau anda gagal di bahagian skala, dia akan menyebabkan keseluruhan graf itu salah. Okey, harap maklum ya. Okey, satu lagi suka saya nak ingatkan, sewaktu di dalam kelas PDPR kita minta bantuan, jangan ada yang PM dekat dalam Telegram sebab saya tidak akan respon sebab kita tengah kelas. Kalau ada apa-apa soalan sila respon terus di bahagian ruangan chat. Okey, baik. Sekarang ni daripada yang dah masuk ke dalam kelas, daripada 17 orang, 4 orang respon memerlukan bimbingan cara untuk membina graf gabungan. Okey, baik. Alhamdulillah pada hari Selasa yang lalu, okey, anda telah pun bersama mengikuti kelas dengan Cikgu Azwani. Okey, dan rasanya aktiviti bersama Cikgu Azwani telah pun selesai untuk mempelajari bagaimana cara untuk membina graf bar mudah, graf garisan dan juga graf gabungan. Okey, tetapi masih ada lagi yang respon di bahagian graf gabungan masih tidak berapa faham. Okey, baik, insyaAllah saya akan terangkan sekali lagi memandangkan semalam daripada pool untuk ruangan bahagian graf bar mudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah pelajar yang cara untuk membina graf tu dia boleh faham dengan baik. Graf garisan juga daripada respon agak baik, cuma ada beberapa sahaja yang tidak berapa faham, tapi dia bila tak faham dekat graf garisan tu nanti dia akan bermasalah apabila anda hendak membina graf gabungan. Sebab graf gabungan ni kita menggabungkan dua graf, iaitu graf bar mudah dan juga graf gabungan. Okey, baik. Saya rasa kita dah boleh mula. Saya akan tunjukkan secara okey, harapnya boleh nampak lah boleh nampak paparan daripada webcam saya ni. Saya akan lukiskan contoh graf gabungan. Okey, baik, ini kita andaikan sahaja. Okey, kita akan andaikan sahaja sebab saya punya ruangan daripada webcam ni pula lampu di bahagian atas tempat duduk saya dekat bilik guru ni tak hidup, jadi saya tak ada sumber cahaya, jadi saya harap anda semua dapat nampak lah. Okey, baik. Pertama sekali dalam kita nak membina graf gabungan, pertama sekali berdasarkan jadual. Okey, apa saja yang kita nak bina kita kena rujuk daripada jadual. Jadual tu datangnya daripada mana? Daripada maklumat, daripada data mentah yang anda kutip berdasarkan mungkin data tersebut diberikan dalam bentuk perenggan. Jadi soalan contohnya mungkin soalan peperiksaan tu data-data mentahnya adalah datang daripada satu petikan. Okey, satu petikan yang sebagai contoh dikatakanlah pada tahun 2021 terdapat berlakunya perubahan
cuaca dan juga iklim. Okey, sebab kenapa saya pilih tajuk cuaca dan iklim, sebab kita nak kaitkan dengan cara kita nak membina graf gabungan. Sebab bila cuaca dan iklim, kita akan melibatkan taburan hujan dan juga taburan suhu. Okay, yang mana taburan hujan, kita akan kutip data itu menggunakan nilai piawai mm, iaitu milimeter. Okey, sukatan hujan kita gunakan dalam unit milimeter. Manakala sukatan untuk taburan suhu kita akan menggunakan nilai piawai iaitu darjah Celsius. Okey, suka saya nak ingatkan, tolong remark dekat kertas atau penata anda. Nilai-nilai piawai tersebut adalah wajib. Okey, adalah wajib untuk anda ingat dan juga adalah wajib untuk ditulis sekiranya anda membina graf, apa-apa sahaja graf, di bahagian dia punya maklumat itu tidak ditanda dengan apa-apa nilai piawai, maka ada kemungkinan graf anda tidak mendapat markah penuh. Okey, sebagai contoh, cikgu, kalau bukan graf gabungan, kalau saya bina graf bar mudah ataupun graf garisan yang tidak menggunakan nilai piawai, contohnya mm dan juga darjah Celsius, apa dia antara contohnya? Siapa boleh respon? Paksi X dan Y yang tidak menggunakan nilai piawai. Siapa boleh respon? Cuba respon, saya nak dengar daripada dapatan anda semua. Boleh respon secara chat, boleh respon secara lisan, tak ada masalah. Paksi X dan Y yang tidak menggunakan nilai piawai apa-apa. Dia tak menggunakan nilai darjah Celsius, dia tidak menggunakan nilai mm. Okey, sebagai contoh lah. Okey, sebagai contoh bilangan orang. Bilangan orang dalam bentuk ribu. Tetap wajib kena ada kan. Tetap wajib kena ada. Tahun. Tahun tak adalah. Maknanya awak just letak perkataan tahun saja. Yang selebihnya awak plot seperti biasa. Okey, baik. Saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita membina graf gabungan. Okey, pertama sekali berdasarkan jadual. Okey, berdasarkan jadual. Minta tolong respon dulu. Anda semua masih bersama saya dan boleh dengar Tolong respon, lambaikan tangan tanda anda semua masih bersama saya. Okey, terima kasih semua. Okey, baik. Saya akan bina satu jadual graf gabungan, tetapi graf gabungan ini saya hanya rujuk daripada maklumat ataupun nilai data yang saya keluarkan sendiri. Okey, saya tak dapat nak rujuk daripada bahan presentation sebab kalau saya tunjuk pada presentation nanti webcam tak boleh berfungsi. Okey, jadi saya harap yang masih bersama saya ni boleh faham cara dia. Okey, nampak macam terbalik betul lah tu. Okey, baik. Pertama sekali, untuk langkah-langkah pembinaan graf gabungan, kita kena selesaikan satu persatu. Okey, kita kena selesaikan satu persatu graf yang ingin kita bina. Maksudnya di sini, bila kita nak bina graf gabungan, okey, awak boleh lihat di situ akan ada dua bentuk graf sebenarnya dekat dalam satu graf. Okay, gabungan daripada graf bar mudah dan juga graf garisan. Jadi bagaimana cara langkah-langkah yang terbaik? Okey, pertama sekali kita selesaikan satu persatu jenis graf. Okey, yang pertama, untuk memudahkan anda membina graf, sila sediakan terlebih dahulu graf bar. Okey, graf bar. Jadi masa ni pula lah dia habis ni. Harap-harap boleh nampak Okey, jadi kita bina dahulu paksi untuk graf bar. Okey, sebagai contoh saya draft secara kasar, yang selebihnya awak boleh buat bersamalah kalau nak buat. Okey, baik. Jadi kebiasaannya graf gabungan ini akan melibatkan data berkaitan dengan taburan hujan dan juga taburan suhu di sesuatu kawasan ataupun di pada mana-mana bulan. Okey, kita ambil contoh. Okey, siapa boleh respon? Apakah cara ataupun apakah elemen lengkap bagi sesebuah ataupun apakah ciri-ciri lengkap bagi sesebuah graf? Siapa boleh respon? Yang pertama, wajib kena ada apa? Tajuk. Respon. Okey, kena ada tajuk. Jadi kita ambil lah contoh Kita ambil contoh. Katakan ini taburan suhu.
Okey, taburan suhu dan hujan bandar X. Okey, bandar X. Ni dah termasuk dekat dalam apa ni, graf yang sepatutnya ni. Tak sepatutnya berlaku lah ni. Okey. Minta maaf sebab agak kecil dia punya paparan. Boleh nampak ke? Boleh kot buat nampak lah. Nanti saya tunjukkan yang secara fizikal. Tapi yang penting saya nak supaya anda semua berjaya menguasai cara pembinaan graf gabungan ini dengan betul. Okey, baik. Kita selesaikan terlebih dahulu. Katakan contoh di sini kita ada jadual. Yang mana daripada satu jadual ialah taburan hujan dalam unit mm. Okey, yang satu lagi dalam unit darjah Celsius. Okey, ini di atas ni adalah bulan. Okey, bulan Januari, bulan Februari. Kita ambil 3 cukup bulan Mac. Bulan Januari suhu dia 24 sebagai contoh. Bulan Februari suhunya 28. Okey, manakala bulan Mac suhu dia 34. Kenapa bulan Mac suhu dia 34? Seperti yang kita dapat lihat sekarang ni, suhu pada bulan Mac ni agak tinggi berbanding daripada bulan-bulan yang lain. Ni boleh nampak okey, andaikan je lah. Okey, jadi kenapa saya tekankan balik, anda wajib kena fokus pada skala. Okey, skala ni sangat-sangat penting. Okey, jadi kita nak gunakan skala berapa yang sesuai. Okey, untuk bulan Januari. Okey, ambil lah contoh bulan Januari ni di sini. Bulan Februari-nya di sini, bulan Mac-nya di sini. Okey. Januari, saya buat besar sikit lah. Boleh nampak ke? Okey. Januari, Februari dan juga Mac. Okey, di sini siapa boleh respon? Skala berapa yang sesuai? Kita kena rujuk pada jadual. Berdasarkan jadual, kita dapat lihat. Okey, minta maaf, ni taburan hujannya salah ni. Bulannya di atas. Okey, minta maaf Kita potonglah. Okey, itu bulan. Kita ambil di sini. Tersilap tak tadi. Okey, mm. Ni tulisan ni kena kecil sikit ni. Katalah sini, saya keluar dekat sini lah Katakan di sini 250. Saya terpaksa keluarkan di sini. Okey, yang ini agak tinggi 300. Tak berapa kena ni. Okey, mungkin 100. Mungkin dekat sini 50 sahaja. Okey, di sini kita tandakan sebagai hujan. Okey, sebagai paksi hujan. Kena ingat, wajib kena ada nilai piawai iaitu milimeter. Okey, jadi di sini kita lihat untuk taburan hujan, kita ada nilai paling rendahnya ialah 50 dan nilai paling tingginya ialah 250. Jadi skala berapa yang sesuai? Okey, berdasarkan daripada sini, kita gunakan ikut daripada petak yang ada. Okey, saya nak tegaskan di sini, sila ambil perhatian baik-baik. Kebiasaannya, awak kena lihat pada arahan soalan kerana kita nak bina graf, apa-apa sahaja graf, wajib berpandukan pada skala. Lihat, arahan soalan dia kata mengikut skala berapa. Boleh faham tak? Mengikut skala berapa. Sebagai contoh, mungkin dalam soalan dia kata 1 cm mewakili 50. Jadi, awak wajib kena ikut skala yang dia beri. Tiba-tiba bila dia buat-buat, alamak tak cantik dah pula. Setiap 50 dia pun tukar. Dia tukar sendiri. Cerita dia ataupun tukar sendiri ataupun mungkin dia tidak memberi tumpuan ataupun berlaku kecuaian. Dia bina skala sendiri. Apa yang berlaku? Keseluruhan graf akan salah. Okey, awak kena ingat dalam geografi satu-satunya yang mana bila awak bina graf dia akan hukum semua jawapan yang lain. Berbeza dengan kalau anda membina graf di dalam mata pelajaran matematik. Matematik lain. Walaupun dia bermula salah, sekiranya data yang lain awak plot
mengikut daripada data yang awak dapat, dia akan dapat markah. Tetapi untuk geografi, dia akan hilang semua markah. Sebab apa? Daripada skala awal lagi awak dah salah. Okey, baik. Kita tengok. Jadi skala di sini kita ambil lebih kurang Kita ambil lebih kurang, jujukan dia ialah setiap satu petak ni nilai dia 50. Setiap jujukan dia adalah 50. Okey, jadi awak tandalah. Saya tunjukkan ni, harapnya boleh nampak Saya terpaksa gunakan pen lah supaya lebih kecil. Harapnya nampak. Okey, bermula dengan berapa? Di sini paksi ni wajib mula dengan kosong. Wajib mula dengan kosong. Jangan pandai-pandai mula dengan 50. Salah. Ni tak ada siapa-siapa ajar ni. Kau pergi tengoklah mana-mana graf kat dunia dia akan mula dengan kosong. Siapa yang keluar mazhab sendiri mula dengan 250, keluar dengan 50, tu malapetaka nama dia Okey, kita mulakan di sini dengan 50. Okey, nampak Tak nampak Tak nampak. Saya terpaksa guna yang hitam lah. Okey, setiap 50. Okey, 50, 100, 150 pun tak nampak juga. Nak pakai marker pen. Marker pen ni tebal. Okey, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Buatlah lebih. Okey, buat lebih kerana nak bagi nampak cantik kita punya graf. Okey, selesai taburan hujan. Okey, apakah yang cikgu masukkan dengan selesaikan satu persatu graf? Jangan buat serentak. Sebab bila anda buat serentak akan berlaku kemungkinan kita sendiri balik yang akan pening. Sebab kan tersilap, takut nanti kan terletakkan nilai jumlah taburan hujan tu pada suhu pula nanti. Lepas tu kau pening. Lepas tu dia kata hari tu cikgu tunjuk macam senang. Tiba-tiba bila hari ni buat jadi susah. Sebenarnya benda tu senang je. Selesaikan satu per satu. Okey, jadi kita tengok contoh. Pada bulan Januari, taburan hujan yang kita dapat ialah 250. Okey, jadi kita tengok di sini. Manakah 250? Okey, jadi kita tandakan. Tandakan di sini bina bar yang pertama, iaitu graf bar pada bulan Januari. Cikgu, perlu ke lorekkan ke ataupun warnakan? Tidak perlu. Siapa nak jawab? Kenapa tidak perlu lorek, tak perlu warna? Kenapa dekat graf yang lain kena warna? Siapa nak cuba respon? Silakan. Saya nak dengar suara ataupun chat daripada anda semua. Sila respon. Segera. Ni kan letih saya bercakap seorang-seorang ni. Okey, boleh siapa-siapa tolong respon? Hafsah boleh respon, Hafsah? Yang lain malu ni. Hilang suara yang lain-lain ni. Hafsah boleh respon ataupun siapa-siapa boleh respon, ada Mikael ke, siapa-siapa lah. Kenapa tak perlu warna? Tak perlu Kenapa warna boleh je kosong? warnakan Sebab apa? yang bar tu Ya, pada graf bar ni kenapa tak perlu warna? Kenapa tak wajib? Mungkin nanti dalam exam dia kata alamak hari ni exam tiba-tiba keluar soalan bina graf gabungan, lupa bawa pensel warna. Jadi dia pemfras. Ataupun mungkin yang bawa pensel warna pula 30 minit tu kerja dia mewarna graf ni je. Sedangkan benda itu tidak perlu. Kenapa? Siapa nak cuba respon? Kenapa dia tak jadi wajib untuk warna ataupun lorekkan? Memakan masa. Amal kali kata memakan masa. Asal kata nak bezakan. Okey, baik. Kerana kalau kita perhatikan pada graf bar ini, datanya semua adalah benda yang sama. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan taburan hujan. Dia tak ada kaitan dengan benda lain. Jadi, benda itu tak perlu warna, tak perlu lorek. Boleh faham Berbeza dengan graf bar mudah. Graf bar mudah, kita kena warnakan yang berbeza-beza. Kenapa? Sebab ada kemungkinan di sini merujuk kepada tahun lain. Tetapi bendanya berbeza-beza. Sebab tu kena satu lorek macam ni atau satu warna merah, satu warna kelabu, satu warna biru, satu warna hijau. Sebab dia merujuk kepada yang lain-lain. Tetapi di sini walaupun bulannya sama, Januari, Februari sampailah Disember contohnya, tetapi data yang kita kutip adalah benda yang sama.
iaitu taburan hujan. Jadi tak perlu. Okey, jadi tak perlu kita letakkan apa-apa warna. Okey, boleh faham? Okey, baik. Kemudian kita lihat di sini, kita masukkan data yang kedua, iaitu bulan Februari. Okey, bulan Februari kita dapat lihat taburan hujan yang berlaku ialah sebanyak 100 mm. Okey, jadi kita bina. Kita ambil graf ni, kita buat palang ni, tandakan di sini. Tak payah lorek, abaikan saja. Okey, manakala data yang seterusnya, graf iaitu nilai 50. Okey, jadi kita bina 50 di sini. Baik, selesai graf bar. Mudah. Ni untuk graf gabungan dah siap ke belum? Belum lagi. Okey, belum lagi. Selesai untuk graf bar. Dah berjaya dah. Satu ni dah berjaya. Okey, jadi bagaimana kita nak buat pula untuk paksi yang satu lagi? Okey, kita wajib bina satu lagi paksi melebihi daripada paksi yang di sebelah dia. Okey, saya minta maaf sebab ruangan dia sangat-sangat terhad sebab fokus webcam ni terlalu dekat. Okey, baik. Jadi di sini kita nak mulakan di mana? Okey, seperti yang saya dah terangkan sebelum ini, cubalah bina nilai skala itu melepasi. Okey, nilai skala itu melepasi daripada graf bar mudah. Okey, cikgu nak mula dengan berapa ni? Kalau nak mula dengan kosong, nanti kadang takut tak cukup kertas graf, betul tak? Okey, jadi kita lihat nilai paling minimum. Okey, nilai paling minimum suhu tersebut berdasarkan jadual. Jadi di sini kita plot. Okey, nak guna jujukan berapa skala ni? Boleh jadi kita gunakan setiap dua. Okey, setiap selang dua. Okey, sebagai contoh kita cuba sebab mungkin tak cukup kita graf ni. Kita cuba je. Okey, mulakan dengan berapa? Siapa nak respon? Ni nak mula dengan berapa ni? Siapa nak respon? Kita nak mulakan dengan berapa ni? Ada tak? Siapa nak respon? Respon. Saya nak dengar suara daripada anda semua. Suhu cikgu. Malam saya suhu. Untuk suhu ni kita nak mulakan berapa? Tadi kita ada nilai paling rendah 24, nilai paling tinggi 34. Saya kena tanya. Sebab daripada pool semalam 70% mengatakan semua dah faham cara nak bina graf gabungan. Tapi bila tanya hari ni masih lagi ramai yang sebenarnya tak berani nak bersuara. Okey, Ahmad Khalis kata 12. Kita kena tengok nilai paling minimum dan nilai paling maksimum. Okey, jadi di sini kita nak gunakan nilai berapa? Di sini saya terus bagi tahu dah. Okey, kita mulakan dengan nilai 24. Kita nak guna jujukan berapa? Kita gunakan jujukan setiap dua. 24, 26. Dah kering pula dah. 26, 28, 30, 32, 34. Alamak, patut dah elok dah tadi. 36. Okey, abaikan ni. Okey, bina paksi sini. Ini paksi untuk apa ni? Ini paksi untuk suhu. Dia ukur dalam unit darjah Celsius. Ini kena buat kurungan. Okey, alamak. Kena. Okey, diukur dalam unit darjah Celsius. Okey, selesai paksi sebelah sini. Jadi kita nak rujuk balik. Pada bulan Januari, suhu yang didapati ialah berapa? Okey, kita ambil. Ni dah terkena pada untuk bina graf garisan, kita wajib kena ambil di tengah-tengah graf bar ni. Okey, maksudnya di sini. Kita ambil paksi tengah, tanda plot di sini. Okey, plotkan di sini. Ini saya minta maaf sebab graf ni dah jadi terlalu kecil, jadi saya bermula daripada paling bawah. Okey, untuk bulan Februari kita ada nilai suhunya 28. Okey, jadi anda tengok di sini. Okey, suhunya 28. Ambil di bahagian tengah-tengah ni. Cari nilai 28 dan kita tanda. Kita plotkan di sini. Betul. Faham Kalau faham tolong raise your hand. Boleh faham? Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, untuk bulan Mac. Untuk bulan Mac kita ada nilai suhu yang kita dapat ialah 34. Okey, jadi kita berdasarkan daripada palang ni, kita tengok di sini dia berada pada nilai 34.
34. Okey, dah selesai ke graf kita ni? Soalan dia, dah selesai ke? Siapa nak respon? Belum. Dah selesai ke? Belum lagi. Apa benda yang tak selesai? Kita kena sambungkan plot-plot ni. Dah gariskan. Baru nama dia graf garisan. Okey. Adakah graf kita dah lengkap? Soalan dia. Adakah graf ini dah lengkap? Tak. Boleh respon? Adakah apa yang tak lengkap lagi? Asal dengan yakinnya kata tak lengkap. Apa dia? Kat mana tak lengkap lagi asal? Tajuk dah ada. Sumber Nilai kot. paksi pun dah ada. Ya? Okey, bagus. Iaitu sumber. Kat bawah ni kena tulis sumber. Sumber ni apa benda? Nilai. Okey, awak tulis itu. Sumber dirujuk daripada Jabatan Kaji Cuaca. Okey, rujukan dari Jabatan Kaji Cuaca. Pada bila? Pada tahun 2020. Sebagai contoh, minta maaf lah dia jadi terlalu tebal tulisan saya ni sebab pakai marker pen. Okey, jadi lengkap graf gabungan. Okey, saya nak tanya, dah boleh faham ke belum cara untuk membina graf gabungan? Yang utama, wajib kena selesaikan setiap satu ke satu. Boleh Boleh Okey. cikgu. Boleh Ya, saya. Yang suhu tu tak start dari kosong ke? Yang mana? Untuk suhu. Yang 24 semua tu tak start dari kosong. Okey. Tak perlu. Sebab kalau kita nak mulakan daripada kosong, nanti graf ini akan jadi terlalu besar. Bahagian suhu ni tak apa, tak ada masalah. Sebab biasanya suhu bermula dengan nilai yang besar. Ni saya nak kaitkan dengan cuaca dan juga iklim kita di Malaysia. Kalau katakan taburan hujan dan juga suhu, kita nak tengok dekat iklim Siberia ataupun iklim tundra, dia mungkin akan bermula dengan negatif 10, mungkin akan bermula dengan darjah Celsius negatif 20. Jadi itu terpaksa bermula daripada nilai yang tu lah. Walau bagaimanapun tak perlu mula daripada paksi bahagian bawah. Kita bina graf bahagian suhu ni, unit nilai piawai dia adalah bermula selepas daripada yang ini. Ni saya silap ni. Okay, sepatutnya dia melepasi atas ni sikit. Mulakan di sini pun dah boleh. Okey, mulakan di sini. Jangan mulakan di sini. Soalan dia, cikgu, kalau sentuh juga apa jadi? Siapa nak jawab? Siapa nak respon? Kalau macam saya ni lah, saya buat graf ni, saya sentuh juga nilai graf garisan tu pada graf bar mudah ni. Apa jadi? Siapa nak respon? Boleh juga cikgu kan? Boleh, tak ada masalah. Cuma janganlah buat macam ni. Jadi tak cantik, betul tak? Kecuali kalau awak buat kat atas ni, katalah nilai kat sini 24, dia jadi tak menyentuh. Jadi cantik graf tu. Bila sentuh ni nampak tak cantik lah. Tapi kita ikut cara individu tersebut memplotkan. Kemungkinan dia berlaku, dia dah tertanda macam saya tadi. Alamak, dah silap dah pula. Takkan nak padam pakai pen. Satu hal juga kan. Dah lukis graf pakai pen. Mungkin dia lukis graf pakai pensel warna, dah tak boleh nak padam. Teruskan saja, tak ada masalah. Tidak menjadi kesalahan. Cuma dari segi langkah dan juga prosedur pembinaan graf gabungan yang lebih menarik, asingkan kedudukan dia. Bawah bahagian graf bar mudah, di sebelah satu lagi ni graf garisan. Okey, ini merujuk kepada graf gabungan. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Tolong respon saya nak supaya awak semua berjaya buat ni. Kan nanti saya keluarkan dekat dalam soalan peperiksaan pertengahan tahun nanti. Keluarkan data macam ni, awak boleh email. Apa dia Amal Khalis? Silakan. Yang suhu tu. Okey, baik. Yang suhu dia tu nak letak dia aras dia nak letak mana?
Rastu maksudnya macam mana? Kan dia sebelah ni kan hujan. Hujan kan. Okey, Kan baik. sampai 300 Mhm. tu. Lepas tu yang Okey. suhu ni dia nak letak terus kat 24 macam tu ke apa? Yang macam ni. Ya, ya. Okey. Untuk suhu ni, kebiasaannya kita akan ambil nilai paling minimum dan nilai paling maksimum. Okey, jadi nilai paling minimum boleh juga awak nak mulakan dengan 22, tak ada masalah. Tapi jangan pula plot pada 22. Sedangkan data yang kita kutip adalah 24. Amal boleh faham ke? Nak Dia mula nak dengan letak tu kat 22. tengah-tengah ke? Tak, ya, Di nombor tu letak tengah-tengah. tengah-tengah. Yang ini kena melepasi daripada graf bar mudah. Dia kena banner. Okey, nak plotkan dia sebaik-baiknya. Okay? Ni saya kata sebaik-baiknya. Bukan menjadi satu kesalahan. Tidak. Sebaik-baiknya. Bahagian paksi yang suhu ini ditanda di sebelah kanan ni melebihi daripada nilai bar ni. Ni saya dah tercok. Ni Jadi tak apalah. nilai jadi Patutnya. yang belah kanan tu dia lebih daripada yang bar paling tinggi Dia, lah. Ya, betul. Betul tu Amal. Betul. Ah, Okay, jadi sukatan skala di bahagian untuk suhu melebihi daripada nilai sukatan pada skala di bahagian hujan tadi. Buat lebih daripada yang sebelah sini. Okey, ah, boleh faham Faham. Okey, Yes. baik. Ada yang lain? Ada soalan lain? Kalau tiada soalan lain, saya nak masuk kepada 1.4. Kita akan membuat tafsiran graf yang telah pun kita belajar. Boleh Boleh cikgu. Okey, minta tolong. Boleh Okey, baik. Kalau macam tu, kita tutup dulu webcam ni. Kita akan sambung kepada slide presentation, iaitu bagaimana kaedah kita hendak mentafsir graf yang kita pelajari. Okey, sebentar bagi saya sikit masa. Saya sedang presenting. Okey, baik. Boleh Okey, baik. Kita akan lihat bagaimana kaedah untuk mentafsir peta. Mentafsir peta. Mentafsir graf yang kita dah pelajari. Okey, ini saya skip ini tadi kalau nak nanti saya akan kongsikan slide ni. Tolong ingatkan saya sebab saya banyak sangat kelas saya jadi terlupa. Okey, kita akan tengok 1.5, 1.4 tadi kita dah lihat bagaimana kaedah untuk membina graf gabungan. Okey, kita lihat pula kepada 1.5 iaitu mentafsir jadual, graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Okey, baik. Berdasarkan yang ini. Okay. Yang pertama, kita kena kenal pasti bagaimana kaedah untuk mentafsir graf, iaitu pertamanya perhatikan pada tajuk graf. Ini sebab dalam mentafsir graf kita nak tafsiran ni seperti yang awak belajar dalam bahasa Melayu, seperti rumusan lah. Okay? Seperti rumusan ataupun ringkasan kepada apakah isi-isi penting, isi kesurat dan kesirat yang ada pada graf itu yang hendak kita sampaikan dalam bentuk penulisan. Okey, apa-apa data yang ada pada graf tadi kita nak sampaikan dalam bentuk penulisan. Nanti kita akan belajar berdasarkan gambaran grafik. Graf tu daripada graf bar mudah, daripada graf garisan dan juga graf gabungan, kita berjaya membuat tafsiran daripada graf-graf yang kita dah belajar. Okay, baik. Yang kedua dia kata perhatikan pada butiran pada setiap paksi. Kalau graf bar mudah dan juga graf garisan kita ada paksi X dan Y. Kalau untuk graf gabungan ni ada X saja kan, Y tak ada. Jadi X ke Y? Yang menegak Y ke yang menegak X? Siapa nak respon? X menegak ke Y menegak? Y menegak Okey, baik. Jadi di sini untuk graf gabungan dia berbeza sikit. Kebiasaannya graf ni dia akan keluar untuk gabungan ni kebiasaannya untuk berkenaan dengan taburan hujan dan juga suhu di sesuatu kawasan. Okey, kita lihat kepada poin yang ketiga, jelaskan maklumat data yang tertinggi dan juga terendah. Okey, tolong take note, dekat 6 poin yang dinyatakan ini adalah 6 perkara yang perlu anda cari dekat dalam graf-graf yang anda bina tu. Okey, yang pertamanya kena cerita bila mana anda nak buat tafsiran,
Yang pertamanya awak kena ceritakan tajuk graf tu. Graf ini berkenaan dengan apa? Boleh faham Tolong respon sikit. Senyap ni, saya risau ni. Faham cikgu. Boleh faham Okey, baik. Okey, yang keduanya, tengok pada setiap butiran pada paksi. Ni nanti sebab kita nak tafsir graf ni nanti. Kemudian, kutip data. Daripada graf yang kita hasilkan tu, kita kutip data. Apakah data yang tertinggi? Apakah data yang terendah? Tulis, conteng dekat mana-mana kertas masa nak jawab exam ataupun nak bina graf. Conteng mana-mana. Okey, nilai terendah untuk suhu berapa? Nilai tertinggi untuk suhu berapa? Nilai tertinggi untuk taburan hujannya berapa? Okey, nilai terendah untuk taburan hujannya berapa? Kutip data-data itu. Okey, yang ketiga, yang keempat, kaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Okey, kaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi apa? Data melalui lain-lain maklumat ataupun pemerhatian. Okey, contohnya di sini. Bila awak dah bina graf gabungan tadi, sebagai contoh sebagai contoh. Melalui data jadual yang kita kutip tadi, kita ambil contoh. Pada bulan Januari, taburan hujannya tinggi. Okey, pada bulan Januari, taburannya hujannya tinggi. Dan suhunya rendah. Okey, suhunya rendah. Okey, saya nak dengar respon daripada anak-anak murid saya. Tolong kaitkan apakah faktor hubungan antara kedua-duanya. Pada bulan Januari, taburan hujannya tinggi. Suhunya rendah. Siapa boleh kaitkan? Apa perkaitan antara dua data yang awak perolehi tadi? Dalam bentuk ayat, saya nak dengar. Silakan. Krik. Graf tunjukkan. Silakan Amal. Yang mana? Cuba, silakan. Apa kaitannya? Asyik juga apa kaitan hujan dengan suhu ke? Macam mana? Saya tak berapa jelas yang di depan sekali tadi. Maksud cikgu apa berkaitan antara hujan dengan suhu Okey, dia macam ni. Saya ambil contoh yang tadi data daripada yang jadual tadi. Kita dapat lihat pada bulan Januari taburan hujannya tinggi. Kutipan suhunya rendah. Di sini mungkin kita boleh kaitkan apabila berlakunya kekerapan hujan yang terlalu banyak pada bulan Januari menyebabkan purata suhu pada bulan tersebut menjadi rendah. Sebab apa? Setiap hari kemungkinan berlaku hujan. Okey, itu antara perkaitan faktor antara hubungan data taburan hujan dan juga taburan suhu. Okey, saya nak kaitkan pula dengan taburan daripada bulan Mac tadi. Taburan hujannya rendah, 50 mm saja. Contoh dan kita dapat lihat suhunya sangatlah tinggi, iaitu 34 darjah Celsius. Jadi di sini kita boleh buat satu lagi ayat hubung kait dia. Kita nak kata apa? Disebabkan oleh suhu yang terlalu tinggi, maka taburan hujan pada bulan Mac menjadi tersangatlah rendah. Ada kemungkinan ia dipengaruhi oleh faktor cuaca kemarau. Itu kita boleh buat tafsiran sendiri. Jangan pula awak cerita mungkin sebab berlakunya musim tengkujuh, ia telah pun menyebabkan taburan hujan menjadi sedikit. Jangan pula macam tu. Musim tengkujuh adalah musim banjir. Jadi terbalik. Jadi kita boleh buat kesimpulan sendiri. Boleh faham ke? Boleh cikgu. Boleh Okey, baik. Okey, di sini kita lihat kepada poin yang kelima. Dia kata berikan ulasan isi tersirat dan juga tersurat bagi setiap data yang terlibat. Okey, sini saya nak ingatkan. Andai katalah awak tak ada idea sangat nak letakkan isi tersurat ataupun isi tersirat. Biasanya dekat dalam rumusan ataupun tafsiran graf ataupun peta topografi lah daripada yang awak dah belajar sebelum-sebelum ni, ramai yang hanya berjaya memberikan jawapan dalam bentuk isi tersurat sahaja.
Okey, dalam bentuk isi tersurat. Dia tak dapat nak kaitkan isi tersirat daripada graf ataupun daripada peta yang dia dah hasilkan. Okey, apa maksud isi tersirat? Apa maksud isi tersurat? Isi tersurat yang kita nampak. Isi tersirat yang mungkin kita yang keluarkan tafsiran tersebut. Okey, sebagai contoh. Okey, julat suhu bulanan. Okey, julat suhu. Julat tu merujuk kepada isi isi apa? Siapa nak cuba? Intan boleh respon, Intan? Julat suhu. Itu isi tersirat ke isi tersurat? Intan ke, Hafsah ke, Marha ke, Adam Mikail ke nak respon? Isi tersirat. tersirat. Sebab data tu tak ada. Kita tak nampak. Jadi apa yang kita perlu buat nak dapatkan isi tersirat tu? Kita kena tolak. Kita kena tolak nilai paling tinggi dengan nilai paling rendah. Sebagai contoh. Sebagai contoh, julat suhu bulanan bagi bandar X tadi ialah, kita nak tolak berapa tadi? Tadi kalau kita rujuk, nilai paling tingginya ialah 34, nilai paling rendahnya ialah 54. Jadi julat dia berapa? Julat suhu bulanan bandar X ialah 10 darjah Celsius. Selesai, dapat satu markah. Senang je. Lepas tu katakan awak nak buat julat suhu bulanan pula. Julat taburan hujan pun boleh, tak ada masalah. Yang penting awak tahu bagaimana cara nak cari isi tersirat. Okey, baik, boleh faham Kemudian poin yang ke-6, dia kata buat rumusan keseluruhan. Okey, kita lihat di sini. Contoh, saya rujuk pada contoh senang Contoh tafsiran graf Bermudah. Tak payahlah, graf Bermudah ni senang sangat. Okey, kita terus rujuk kepada contoh tafsiran graf gabungan berdasarkan yang ini. Okey, semua boleh nampak Semua boleh nampak. Ini adalah graf yang tak berapa lengkap juga ni sebab dia tak ada sumber. Mungkin terlupa lah tu. Okey, contoh tafsiran graf gabungan. Kita kena ada yang pertama tadi. Daripada poin yang pertama dia kata apa? Kena kaitkan dengan tajuk. Okey, kita lihat di sini. Graf menunjukkan taburan hujan dan juga suhu bandar X pada bulan Januari hingga bulan Jun pada tahun 2018. Berdasarkan contoh ni lah. Okey. Dinyatakan di sini, dia dah mula, habis. Selesai. Satu berkenaan dengan tajuk. Dapat satu markah. Taburan hujan di bandar X tidak sekata. Ini dia dah masuk isi tersirat sendiri. Kenapa tidak sekata? Siapa boleh respon? Dari mana pula? Mana mandai orang ni, dia kata taburan hujannya tidak sekata. Siapa nak respon? Sebab graf tu tak sama. Kenapa? Okey, bagus Intan. Sebab graf tu tidak sama. Berdasarkan graf bar tu kita dapat lihat nilai taburan hujannya agak tinggi perbezaan dia. Jadi dia boleh buat macam tu. Dia tak nak cerita julat. Dia nak cerita berkenaan dengan tidak sekata pun boleh. Awak ambil lah poin ni untuk gunakan nanti dalam peperiksaan. Tak ada masalah. Ini antara yang terbaik lah. Okey. Pada bulan April dan Mei, hujan mencatatkan penurunan. Dia rujuk daripada pada bulan April. Di sini pada bulan April hingga Mei berlaku penurunan. Okey. Ini adalah tersirat ke tersurat? Siapa nak respon? Ini adalah isi tersurat ke tersirat? Tersurat. Isi tersurat. Bagus. Sebab kita nampak berdasarkan ni. Tak perlu nak huraikan ke semua. Ambil salah satu. Okey, di sini awak dah berjaya mengatakan satu isi tersurat. Berlaku penurunan suhu. Berlaku penurunan bacaan taburan hujan pada bulan April hingga Mei. Selesai, dapat satu markah. Okey. Di sini kita lihat pula poin yang seterusnya dalam tafsiran ni. Suhu di bandar X mencecah 5 darjah Celsius. Ini dalam unit darjah Celsius di paksi sebelah sini. Pada Januari. Dia tafsir sendiri. Ini menunjukkan suhu yang rendah pada awal tahun. Dia buat andaian sendiri. Sebab apa? Berdasarkan
plot yang dia dah berjaya hasilkan, dia dapat lihat di sini, pada bulan Januari suhunya sangat tinggi berbanding, kita tengok, dia kata di sini, kadang-kadang suhu kemudiannya semakin meningkat sehingga 20 darjah Celsius pada bulan Jun. Ini satu dia punya tafsiran. Dapat satu lagi markah. Jelas kita tengok yang seterusnya, dia kata dapat disimpulkan bahawa, ini kesimpulan. Kalau kita tengok balik daripada poin yang kita dah belajar, ada 6 tadi, dia buat situ, dapat disimpulkan bahawa bandar X mungkin sekali mengalami musim sejuk pada awal tahun dan berlaku musim panas pada pertengahan tahun. Selesai. Habis ada 6 poin di situ. InsyaAllah boleh dapat markah penuh. Okey. Jelas semua? Jelas cikgu. Jelas. Okey, baik. Ada soalan nak tanya berkaitan dengan tafsiran graf? Tiada? Cikgu. Okey. Ya, saya. Nak kena buat perenggan ke nanti? Tidak perlu. Tafsiran hanya satu perenggan sahaja. Oh, terus Seperti buat mana semua awak buat. ayat. Ya, sambung-sambung saja terus. Tak perlu tak perlu buat perenggan yang berbeza-beza. Terus satu perenggan je. Seperti mana anda buat rumusan, seperti mana anda buat ringkasan dalam bahasa Melayu. Okey? Okey. Jelas Okey, baik. Okey, ada soalan nak tanya? Lagi, kita ada baki lebih kurang 5 minit. Minggu depan datang sekolah tak? Datang jangan ada yang PDPR pula, tunggu kat depan komputer, mana Cikgu Nas ni. Kita dah bersekolah minggu depan jangan lupa pula. Yang asrama baliklah jangan tak balik. Okey. Kita buat sedikit uji minda. Kita nak buat sedikit uji minda. Okey, berdasarkan soalan 1, apakah ciri-ciri penting bagi sesebuah jadual yang lengkap? Pilihan yang pertama mempunyai tajuk. Pilihan yang kedua mempunyai petunjuk. Yang ketiga mempunyai arah mata angin ni sebenarnya. Yang keempat mempunyai data dan juga maklumat yang sesuai. Okey, apakah pilihan jawapan dia? B. B. 1 dan 4. B, 1 dan 4. Kenapa tak perlu, bukan kena ada arah mata angin ke? Kan tadi kita ada petik data suhu, taburan hujan. Angin orang tak ukur ke? Mata angin utak. Arah mata angin untuk apa? Betul. Okey, bagus Tanya. Alhamdulillah. Maksudnya anda faham bagaimana ciri-ciri lengkap dengan sangat-sangat baik. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Yang kedua, apakah kaedah pengumpulan maklumat yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di bawah? Okey, pernyataan yang diberikan ialah dilakukan dengan cara merujuk bahan-bahan yang sudah diterbitkan seperti buku dan juga majalah. Ini kita gunakan kaedah apa ni? Siapa nak respon? Rujukan D. perpustakaan. D. Okey, kita tengok. Betul ke ni? Betul. Tahniah, rujukan perpustakaan. Ini wajib bagaimana kaedah kita mengumpul data untuk kita bina graf tadi. Walaupun sebenarnya benda ni kita dah belajar pada tahun tahun lepas kan. Okey. Sebenarnya benda ni awak belajar tiap-tiap tahun, iaitu dalam apa ni? Awak belajar kat mana ni? Pengumpulan kaedah kajian. Okey, bagus, iaitu kajian lapangan. Okey. Yang ketiga, kita pergi 5 soalan dah. Okey, antara berikut yang manakah ciri-ciri graf bar mudah? Ada petunjuk, sudut sektor, peratus tetap dan juga paksi menegak. Yang mana satu? Yang manakah ciri-ciri graf bar mudah? Soalan pun graf bar mudah. Mana satu? 1, 2, 3, 4. Pilihan mana? 1 dan 2, 1 dan 4, 2 dan 3 ataupun 3 dan 4. Senyap ni semua ni? B. 1 dan 4. 1 dan 4. Pasti sudut sektor guna kat mana? Peratus tetap guna pada apa? Kita akan guna untuk tajuk yang seterusnya nanti, iaitu cara pembinaan cakap
capai. Okey, jadi jawapan yang betulnya ialah 1 dan 4. Okey, bagus. Soalan yang keempat. Berdasarkan ini, berapakah jumlah pelajar tingkatan 1 Merbau yang datang ke sekolah? Okey, jadi kita nak kena buat apa ni? Kita kena buat pengiraan jumlah pelajar. Boleh nampak ke nilai ni? Tak jelas kan? Saya pun tak berapa nak nampak ni. Kita skip dah soalan ni. Sebab tak nampak dia punya paksi. Sakit gigi mata Okey. Pun sama. Tidak. Okey. Soalan ni lebih kepada kebat. Pada pendapat anda. Soalan kebat. Pada pendapat anda. Mengapakah pelajar 1 Merbau menjadikan bas sebagai pengangkutan utama ke sekolah? Siapa nak cuba explain? Cuba jawab. Tambang bas dibayar oleh sekolah. Mana pula sekolah bayar bas kan? Tidak perlu berebut menaiki bas. Pintu Tambang satu murah. je nak naik, tetap kena berebut kan. Lebih cepat sampai. Tambang murah, okey? Kita tengok berdasarkan tafsiran dan juga kefahaman, iaitu tambang murah. Jadi di sini kita dah boleh pelajari bagaimana cara kita nak mentafsir ataupun nak membuat rumusan terhadap graf yang telah pun kita hasilkan ataupun graf yang kita nak rujuk daripada mana-mana soalan. Okey, baik. Selesai tajuk berkaitan dengan bab 1 iaitu graf. InsyaAllah kita akan masuk kepada bab yang seterusnya iaitu carta-pai. Jadi saya nak cuba respon sikit daripada anda semua. Carta-pai ni dah pernah belajar tak dekat dalam mata pelajaran matematik sebelum ini? Boleh tolong respon daripada tingkatan 1, 2 hingga 3 dah pernah belajar tak buat carta-pai? Tak pasti tapi pernah guna. Pernah guna, maksudnya tak belajar cara nak bina. Betul Okey, tak apa. Kalau macam tu, insyaAllah untuk minggu secara bersemuka nanti, kita akan belajar cara pembinaan carta-pai dekat dalam kelas secara bersemuka. Yang tu memang kena tunjuk secara berhadapan lah, sebab nanti akan melibatkan sudut sektor yang kita nak tanda pada setiap sektor pada carta-pai itu nanti. Okey, saya tak boleh nak panjangkan sesi PDP sebab kita akan bertemu kelas yang seterusnya pada jam 9.30 pagi nanti. Sekiranya tidak ada apa-apa sebarang soalan, kita boleh tamatkan sesi PDPR kita pada hari ini. Sebelum kita tamatkan, saya nak ingatkan sila isi kehadiran di dalam Google Form yang telah pun disediakan. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan di sekolah. Okey, kita tutup sesi PDPR kita untuk kali yang terakhir bagi siri yang pertama. Permulaan untuk 2022 dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Cikgu. Ya, sama-sama.